Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada petang ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Ayyuhal Walad, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi hati kita, sehinggalah kita balik bertemu Allah dalam keadaan hati kita yang sempurna, dan ditempatkan Allah di tempat yang sempurna di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi ataupun yang menguruskan bahagian kuliah muslimat ini, dan juga ahli jawatan kuasanya yang terlibat, yang tak dapat saya nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah ustazah yang hadir pada petang ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ibu-ibu, pemudi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung di muka surat nasihat ke-7, nasihat ke-8. Nasihat ke-7 tak habis lagi. Ada khilaf.
Habis dah. Yang ke-8 ya? Okey. Sekejap. Okey. Seterusnya nasihat ke-8. Tajuk dia, ilmu sahaja belum memberi manfaat akan engkau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, nasihat ke-8, ilmu sahaja belum memberi manfaat akan engkau. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Suratus Sajadah ayat 12. Maksudnya, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maksudnya dengan melihat dan mendengar tu, artinya kami telah sedar. Maka kembalikan kami ke dalam dunia untuk kami dapat beramal soleh. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh. Bodoh tu kenapa engkau hendak kembali ke sana, sedangkan engkau baru sahaja datang dari sana. Gitu. Jadi ini nasihat yang ke-8 ni, dia berkisar tentang seseorang itu berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Dalam satu riwayat menyebut, iaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, dia menyebut bahawa ilmu ibarat pohon dan amal adalah buahnya. Seseorang tak dianggap alim bila tak mengamalkan ilmunya. Jadi dia kata sini, ilmu tu seperti pokok, kemudian amal tu adalah buah. Jadi seolah-olah nak maksudkan jenis pokok berbuah, jangan pokok tak berbuah. Jenis pokok berbuah, pokok durian ke apa ke, tak, pokok pisang ke, tapi tak menghasilkan buah, maka pokok tu orang panggil apa? Tak ada faedah. Buang masa tanam. Ni tu.
letih aku tanam, buah tak dapat. Orang lain dah siap jual lagi. Aku ni tanam hang, tapi hang tak tumbuh apa pun. Jadi makna pokok tu tak ada faedah. Pokok tu jadi sia-sia, buang masa, makan masa tahun-tahun tanam, kan? Nak tunggu dia boleh ke buah tu, tiba-tiba tak berbuah, pokok orang lain berbuah. Macam tu. Maknanya seseorang yang berilmu, bagus dah dia mengaji, ada ilmu, tetapi dengan sebab dia tak beramal, maka dia tu sama je macam orang tak mengaji juga. Jadi sia-sia. Sia-sia. Dalam satu riwayat yang lain pula, kata Sahal bin Abdullah, qala Sahlu bin Abdillah Tustari rahimahullah. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, dia kata, ad-dunya kulluha jahlun. Dunia ini semuanya jahil. Dunia ini semuanya bodoh. Semua atas dunia ni bodoh belaka semua. Betul dah? Kan? Tengok lembu. Lembu cerdik ke? Ada lembu pandai rukun semayang. Semayang pun tak erti. Kan? Semayang pun tidak. Lembu. Kan? Binatang. Mana kata semuanya jahlun. Betul kata Sahal bin Abdullah. Illal ilma fiha, melainkan yang berilmu di dalamnya. Hakikat sebenar bodoh belaka semua. Termasuk kita pun bodoh juga. Lahir-lahir keluar daripada perut mak kita, kita pandai dah ke baca Quran? Tak kan? Lahir, tak payah kata baca Quran, nak baca buku surat khabar pun tak erti kak. Nak ejak huruf pun tak erti. Maknanya jahlun lah. Betul lah, jahil lah kita tu. Bodoh lah. Tetapi illa ilma fiha, melainkan orang yang berilmu dengannya. Maksudnya dia pergi mengaji. Untuk keluar daripada kelompok kejahilan tu, dia pun pergi mengaji. Pergi belajar. Jadi dia keluar daripada orang cakap apa, kelompok jahil, masuk kepada kelompok al-alim, yakni ataupun orang yang berilmu. Ingatkan dah selesai dah. Kalau kita ngaji ni ingat selesai dah. Tak selesai lagi, kata Sahal bin Abdullah. Wal ilmu kulluhu wabalun, dia kata. Dan ilmu itu pula semuanya rosak, jahat, tak betul. Macam tu. Kan? Semua tu ilmu tu tak terpakai. Dia kata, wabalun illal amala bihi, melainkan mereka yang beramal dengannya. Kan? Ada ilmu, tapi ilmu dia tak amal. Ilmu tu ada, maka tak berguna ilmu tu. Malah bukan sakat tak berguna, ilmu tu tak jadi apa-apa pada dia, tak membantu apa langsung pada dia. Tak boleh nak menolong dia apa pun. Sebab hanya ada ilmu. Contoh, benda apa ada ilmu tapi dia tak boleh buat apa-apa? Benda apa? Hai. Dia senyap je, kan? Benda tu ada ilmu pada dia. Ilmu kalah kita, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Pada dia tu ada ilmu semayang, dia semayang pun tidak. Benda apa? Tak tahu. Tak apalah. Ni rancangan ni ustaz tanya, ustaz jawab. Tunggu tak jawab-jawab. Baru maghrib lagi tak jawab lagi. Kan? Apalah saya jawab sendirilah. Ni buku depan kita. Buku ni penuh ilmu kat dalam dia, tapi dia beramal tak? Kita ambil buku semayang, dalam tu penuh cerita bab semayang. Untuk tengok beli buku semayang sunat, penuh kat 101 semayang sunat. Tapi satu rakaat ada tak dia semayang? Kena nampak buku semayang. Allah. Ada. Nampak? Nah, jadi macam tu kan, orang berilmu tapi tak beramal, macam buku atas rak gitu. Nampak macam hebat tapi tak ada apa. Dah boleh buku boleh masuk syurga buku. Boleh. Dia tak beramal. Gitu. Ataupun kalau pepatah orang dulu-dulu kata berilmu tanpa beramal ni seperti keldai. Sebab zaman-zaman dulu kalau di tanah Arab, keldai ni dia tukang bawa kitab. Yang orang sangkut kitab atas badan dia, kan dulu keldai ni jadikan kenderaan. Jadi keldai itu dia angkut kitab. Tapi dia tetap bodoh. Dia tak buat apa-apa pun. Ilmu banyak atas badan dia. Jilid-jilid kitab, tapi tak ada apa. Tu kata tidak berguna.
Tak boleh tolong dia apa pun. Jadi makna tak selesai lagi. Kita ingatkan kita dengan pergi ngaji kuliah ni hebat dah kita. Tak lagi. Jadi kata Sahal bin Abdullah pula, wal amalu kulluhu habaun mansurun. Kemudian lagi dia kata, dan beramal itu adalah sia-sia, tidak berguna. Amal pula tak guna. Tadi ustaz kata dah berilmu, beramal. Betul lah. Tapi kadang-kadang amal tu habaun mansurun. Jadi debu yang berterbangan, tak terpakai, tak ada guna. Apa pula jadi begitu? Illa ikhlasa fihi, melainkan yang ikhlas di dalamnya. Payah tak payah? Kita duduk kelompok jahil pada awalnya. Kita pun tak maulah duduk bahagian jahil ni. Jahil-jahil ni masuk neraka. Apa pun tak erti. Mayang tak erti, apa tak erti. Okey, kita pun pergi mengaji. Pergi mengaji lah, belajar. Ingatkan belajar tu bagus dah, confirm dah kita selamat. Tak lagi. Belajar saja tapi tak beramal. Belajar bab semayang, semayang pun tidak. Ataupun belajar bab semayang tu ada tomak ninah, tapi semayang cak alik bot. Tahu semayang cak alik bot? Lebuk, tu. Tergolek habis, laju semayang. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, malah dolin. Tahu dah dolin tu pun? Tak ada bunyi, alhamdulillah pun tak ada bunyi, tak tahu dah dolin. Aduh, laju. Dia kalau time bulan Ramadan kan, ada orang duk share video mayang tarawih, ya Allah, 20 rakaat 15 minit siap. Tuduh laju, Allah dolin, Allah tu apa jadi? Padahal takkan tak belajar kot. Dalam semayang ni ada tomak nina, bacaan dia kena betul gini. Tu berilmu kan, tapi amal tak buat, tak ikut amalan yang betul. Okey, katalah dia beramal dah, baguslah dia mengaji, dah mengaji gini, lepas tu beramal, baguslah jadi orang yang nampak baik, beramal sembahyang, tahajud, puasa sunat. Hebatlah, baguslah dia. Tapi rupa-rupanya tak ikhlas pula dah. Tahajud apa? Nak tunjukkan orang yang dia tahajud. Salam tahajud semua, kata. Pukul apa hantar? Pukul 3 pagi. Apa nak bukanlah ada salah ke ustaz saya hantar gitu? Contoh orang nak tikai, nak marah. Saya tak kata salah, tapi saya nak tanya balik, apa tujuan hantar? Apa tujuan? Sebab setiap kita buat ni ada tujuan. Tak adalah ustaz saya nak sapa kawan-kawan, nak sapa-sapa orang semua tidur. Nak sapa-sapa. Betul ke nak sapa ke nak tunjuk yang kita ni bangun? Tu masalah tu. Sekarang ni kan macam Maulana, apa tu nama tu? Lupa nama dia. Dia seorang Maulana tu, saya tengok kuliah dia. Dia kata sekarang jadi trend orang pergi ziarah makam Nabi. Ni kamera letak sini. Makam Nabi. La ilaha illallah. Tawaf Kaabah pegang. Orang suruh baca doa dia. Kaabah. Dia kata, la ilaha illallah. Ni pelik. Dia kata, apa tujuan? Itu okey ke? Ada pula lagi dia berdoa. Doa, baguslah berdoa. Minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Allah kata, doalah, aku nak perkenan. Tiba doa tu dia tulis kat kertas. Contoh apa? Semoga kita berkekalan til jannah aja. Lepas tu buat dalam gambar love sikit kan. Lepas tu dia letak kertas tu, dia snap gambar, background ni Kaabah. Tu. Untuk apa? Kita nak tanya, apa tujuan? Nak buat apa tu? Untuk apa? Nak doa bila pula dalam Quran atau hadis Nabi ajar kata doa kena snap gambar dia. Doa pada Allah. Lepas tu kadang-kadang pun kita pun itulah doa di dalam WhatsApp kan. Semoga ahli grup ini sihat selalu. Kenapa nak tulis? Doa je lah kan? Tak payah tulis kat WhatsApp dia. Kita pun, ya Allah, semoga ahli grup aku yang dalam WhatsApp ni semuanya sihat. Amin, Allah makbul, sihat semua grup kan? Tapi kenapa nak kena tulis? Sebab syaitan kata mu tulis lagi orang tak tahu mu doa untuk semua. Ya tak, ya tan, dia kata. Dia panggil tan je buat kawan baik dia. Tu dia tulis tu. Syaitan kata penasihat 20%. Tu kata tak sah.
lah. Sebab bukan apa, kita dah beramal, tapi takut amalan itu dia termasuk benda-benda yang boleh merosakkan dia. Sebab dia simpang sikit je. Amal nak ikhlas ni dia simpang sikit je. Tersilap kau nak tu jatuh bahagian riak, ujub, takabur, jatuh semua tu masuk dalam neraka lah. Nampak? Padahal beramal dah jadi rugi. Sebab tu dia kata illa ikhlasu fihi. Kemudian lagi dia kata lagi wal ikhlasu fihi, dan yang dikatakan ikhlas di dalamnya itu anta minhu ala wajalin, engkau daripadanya di atas kebimbangan. Maksudnya yang dikatakan ikhlas itu ialah engkau merasa bimbang-bimbang, merasa takut-takut, timbul ada rasa risau-risau gitu. Kenapa? Hatta ta'lama, sehingga engkau mengetahui hal kubila amla, adakah Allah menerimanya atau Allah menolaknya. Jadi maksudnya orang ni dah beramal, kemudian dia cuba beramalnya untuk ikhlas. Macam mana yang dikatakan ikhlas tu? Sebab ikhlas ni, sebutlah ikhlas, saya ikhlas ya, dia kata. Tapi betul ke dia ikhlas? Apa makna ikhlas? Jadi ikhlas di sini kata Sahal bin Abdullah, engkau merasa bimbang-bimbang, takut-takut amal yang engkau buat itu Allah tidak menerimanya. Jadi maksudnya dalam dah beramal pun takut lagi. Gitu. Kadang-kadang setengah orang dia dah beramal, dia rasa macam dia dah selamat, dia dah berada di zon selamat, dia tak ada bimbang, tak ada takut. Dia kata aku rasa aku syurga dah ni, kata. Nah, sebelah Nabi rasa, kata. Awak pula aku tahajud tak pernah tinggal kan. Nampak? Jadi dia dah rasa dengan sebab dia mengaji, dengan sebab dia beramal, dia rasa dia dah selamat. Kalau ikut kitab hikam, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab dia, janganlah kamu, dia pesan, janganlah kamu bergantung dengan duniamu mahupun akhiratmu. Dunia memang kita diharamkan bergantung, kita tak boleh bergantung dengan duit ringgit kita kan. Kita tak boleh bergantung dengan harta, pangkat, jawatan. Itu memanglah. Moga-moga yang kita mengaji ni memang tak ada dah penyakit tu. Tapi hati-hati. Dalam duk berhalus gitu, dalam kita duk beramal, beribadat ni, takut-takut masuk dalam hati kita bergantung dengan amal akhirat. Bahagian dunia kita tak gantung dah, tapi takut bergantung dengan amal akhirat. Ya. Sedap pula. Takut bergantung dengan amal akhirat. Maksud bergantung dengan amal akhirat ni tadi saya sebut. Dia rasa sebab dia dah beramal ni, dia dah buat ibadat apa semua, maka dia rasa dia ni dah cukup baik. Dia rasa dia dah berada di zon yang selamat. Ketahuilah ibu-ibu semua, termasuklah diri saya sendiri, bahawa selagi mana kita hidup di atas dunia ni, tidak ada yang dikatakan sebagai zon selamat. Itu tak ada. Di mana yang dikatakan zon selamat ni? Zon selamat ialah bila kedua-dua belah kaki kita sudah melangkah masuk di dalam syurganya Allah, InsyaAllah nanti. Tapi selagi mana tak masuk situ, jangan ingat kita berada di zon selamat. Hatta sekalipun tu Tok Guru kita nasihat pada saya. Dia kata, walaupun sekarang orang dah panggil kamu ustaz, cium salam, orang cium tangan kamu, tapi jangan ingat, dengan sebab panggilan ustaz tu, kamu sudah ada anak kunci syurga. Belum tentu. Silap-silap sebelah kakimu duduk dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Nak cerita sebab apa? Sebab tadilah, sebab kita takut, kita sangka dengan amalan kita confident dah jadi ahli syurga. Belum tentu. Kalau amalan tu Allah terima, kalau Allah tak terima, macam semayanglah banyak mana pun, tapi Allah tak terima, macam gitu kan? Baik. Jadi kata dia, ilmu tanpa amal adalah suatu kegilaan.
Tajuk dia tadi, ilmu sahaja belum memberi manfaat akan engkau. Sebenarnya maksudnya macam mana ni? Maksudnya ilmu tu sebenarnya ilmu yang memang memberi manfaat. Ilmu tu ada manfaat. Kita mengaji ni, ilmu agama ni ada manfaat. Tapi jangan ingat semata-mata ilmu tu confirm kita dapat ambil manfaat dia. Confirm kita dapat ambil manfaat dia. Belum tentu. Contoh macam mana? Orang kata kalau memandu ngantuk, minum air kopi. Ada contoh kan, kopi. Atau orang kata tongkat ali. Kan? Ada ketika kita minum air tu memang dia memberi kesan kepada mengantuk kita tu hilang. Minum-minum jadi segar. Ada ketika kita minum lagi ngantuk. Lepas minum menguap terus. Air ni makin ngantuk rasa ni ada. Nak ceritanya air tu mungkin pada zat dia tu, isi dia tu mungkin ada, memang boleh memberi kesan tenaga pada air tu. Jadi dia boleh memberi manfaat tenaga. Tapi badan kita belum tentu menerimanya. Dari sudut faktor kesihatan, mungkin ada setengah badan dia boleh terima, ada setengah badan dia tak terima pun. Jadi sama je. Minum ke tak minum, sama je. Macam itulah juga maksud ilmu sini. Ilmu ni, kita duduk ngaji ni, ilmu agama ni, memang ilmu ni baik. Memang ilmu ni ilmu yang memberi manfaat. Tapi kita tu, sama ada kita dapat ambil manfaat dia atau tak dapat ambil, belum tentu. Ada. Kalau kira mengaji, semua mengaji. Tapi bila balik ni, adakah semua dapat manfaatnya? Belum tentu. Ada. Kadang-kadang kan, orang perempuan lah kan, kadang bagus pergi dengar kuliah ngaji, siap selfie dengan ustaz je kan? Nak bukan sini lah tempat lain kan? Bagus lah dia ni, memang dia minat sungguh lah pengajian ilmu agama. Tiba-tiba balik-balik, suami kata, yang buat air jap yang air orang baru balik ni kan, tak nampak ni, penat lagi ni, orang baru tadi ngaji ngapal lagi hadis tahu tak? Ada padahal dia bagus lagi ngaji, kata selfie dengan ustaz, balik-balik dia tengking suami. Dia tak dapat mengamalkan ilmu yang dia mengaji. Tu kita takut jadi begitu. Ada. Sebab tu paling mustahab, pertama sekali pesan untuk guru kami, bila kita membuka kitab, bila kita nak niat nak mengaji, niatlah mengaji itu kerana nak beramal. Niat yang tu dulu. Aku niat belajar ni sebab benda ni, duk rajin pergi kuliah ni sebab apa ni? Sebab nak beramal, dan minta pada Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita mengajikan. Sebab kita takut kita duduk di makam yang mengaji tapi tak boleh beramal. Dia takut macam tu. Gitu. Kan? Moga-moga bila kita doa macam tu, bila kita nak macam tadilah balik-balik dia stres lah juga, balik pada suami suruh buat ni buat tu. Tapi sekurang-kurangnya bila dia nak tinggi suara, ilmu tadi akan nasihat dia. Orang tak ingat ke ngaji dah kan? Mana boleh derhaka dengan suami. Dia jadi cool balik. Paling-paling tidak pun dia hembun. Yelah. Macam biasa buat ya. Isteri anak dah. Dan dia tengok lagi. Tapi lebih kurang ya, sama ya. Kan, nikah tak nikah, tudung labuh tak labuh, lebih kurang ya. Nah, memang Allah setting dia gitu dah. Cuma cara kita mengendalikan. Cara mengendalikan. Orang lelaki pun lebih kurang enggak. Macam itulah. Tapi macam mana? Tu fungsinya ilmu. Supaya dengan ilmu tadi kita dapat beramal. Gitu. Nah. Mana tadi? Jadi ilmu sahaja belum memberi manfaat akan kau, tu maksud dia. Jadi dengan ingat, dengan sebab mengaji je confirm kita ni boleh jadi orang baik, belum tentu. Nak jadi baik, amal dululah, baru jadi baik. Ilmu ni pengetahuan. Maksud pengetahuan, benda yang kita tahu. Dia tahu tak tahu masjid tu tempat sembahyang? Tahu. Tapi kalau dia pergi masjid baru dia sembahyang. Kalau dia tak pergi, dia sekadar tahu je lah, tahu masjid tu tempat sembahyang, dia kenapa tak pergi? Nanti belum sampai seru, dia kata. Belum sampai seru. Kita kata balik, seru ada kat tapak tangan saya, nak sampai tak?
Kan? Jadi maksudnya macam tu. Ilmu macam itulah. Ilmu ni benda yang kita tahu. Tapi belum tentu benda yang kita tahu kita boleh buat. Sebab tu disebut hidayah dan taufik. Kan selalu kan macam mana? Wabillahi taufik wal hidayah. Kan? Taufik dan hidayah. Hidayah tu petunjuk, hidayah itulah ilmu. Adapun taufik, ulama sebut taufik ini bermakna ta'yid. Ta'yid ni maknanya kekuatan. Kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditunjukkan. Kekuatan untuk melaksanakan apa yang dihidayahkan pada kita. Sebab tu bila minta, jangan minta hidayah saja, minta taufik sekali. Bukan Muhammad Taufik. Itu nama orang. Taufik tu, minta kekuatan tu. Ada. Jangan minta petunjuk saya, ya Allah berilah saya petunjuk. Memang Allah dah bagi petunjuk tapi tak ikut juga, tak jadi tak? Kan? Jadi minta juga, ya Allah berilah kekuatan untuk mengikut petunjukmu. Gitu. Gitu. Jadi belum ilmu saja belum memberi manfaat akan kau. Kemudian dia kata lagi, wahai anakku yang tercinta. Anakku maknanya anak murid lah. Ilmu tanpa amalan ialah gila. Al-ilmu bila amalin junun. Ilmu tanpa amal itu gila. Sebab apa gila ialah tanam pokok tapi tak dapat buah. Lepas tu tunggu kat pokok bila nak buah. Lepas tu cakap pula dengan pokok tu, bila nak buah pokok? Gila tu. Jangan gila. Dan itulah ilmu banyak. Sembang kat kedai kopi, tepuk meja, terbalik cawan sembang. Tapi dia satu habuk tak buat. Kan? Sembangan kata. Kalau aku jadi kerajaan, aku jadi menteri, aku tak buat gini. Dapat kat dia 2 kali 5. Contoh. Kan? Ada. Walaupun nampak macam hebat, cakap formula sana, formula sini, kewangan sana, kewangan sini, sampai masa mana formula hang? Formula 1 pun tak ada apa dah. Kan? Tu. Jadi macam itulah. Makna kata macam orang gila lah. Cakap. Tengok macam ilmu banyak, tapi amal 1 sen pun tak ada. Itulah sebab maksud dia ilmu tanpa amalan ialah gila. Macam isi minyak kereta, lepas tu tolak kereta. Dah isi naik lah, bawa tekan minyak dah, dia pergi tolak. Tu kata gila tu. Tadilah dia dah isi ilmu pada badan dia tu, diri dia tu ada ilmu dalam kepala dia tu, tapi tak menggerakkan jasad dia untuk melaksanakan apa yang dia dah belajar. Tadilah tak menggerakkan kenderaan dia tu, padahal dia dah isi minyak. Tu kata gila. Dan amal tanpa ilmu pula, ni terbalik pula. Dia beramal tapi ilmu tak ada, pula adalah sia-sia. Jadi sia-sia. Isi minyak tidak, tapi tekan pedal minyak, kenapa tak jalan ni? Sia-sia tak? Sia-sia. Tak bergerak mana pun. Itulah. Orang tu beramal. Semayang baguslah dia semayang. Tapi tak berilmu. Akhirnya semayang dia tu rupanya tak betul. Banyak salah. Habis Allah tak terima. Tak kena pada rukun semayang. Tak kena syarat sah semayang. Tak kena ambil wuduk. Banyak tak kena ambil bahagian tangan. Lepas tu lipat cepat-cepat. Buka-buka sini kering. Lama mana dah buat begitu semayang? Habis semayang semua tak terpakai. Sebab apa? Sebab wuduk tak sah. Wuduk tak sah, semayang tak sah. Lah ya ke? Yalah. Tak tahu. Tak mengaji. Gila mengaji. Kan? Ada tengok drama mana, ada ajar, ada dalam drama. Ajar macam ni ambil wuduk ya, drama. Ada kena pergi ngaji lah. Gitu. Jadi itu baru ambil wuduk, kena pula mandi wajib. Mandi wajib ni walaupun nampak simple tapi kritikal. Dia kena pastikan air rata seluruh anggota badan. Kadang-kadang kita tak gosok celah-celah dan sebagainya. Sebab tu dalam sampaikan ulama ni disebut dalam kitab Sabilal Mutadin, kitab fiqh, dia kata wajib cangkung, dia kata. Wajib duduk mencangkung. Padahal duduk mencangkung tu bukan masuk dalam hukum pun. Tapi kenapa dia kata wajib duduk mencangkung? Sebab celah tu nak kena pastikan air lalu. Kalau dia semata-mata berdiri, tertutup. Bila tertutup, air tak rata pada seluruh anggota badan. Lepas tu, habis-habis mandi, dia pun pergi ambil wuduk semayang. Semayang tak terpakai, wuduk tak terpakai. Bukan sangat semayang. Semua benda yang berkait dengan bab suci ni, semua tak terpakai. Sebab dia kekal masih lagi dalam keadaan berhadas besar. Kerana tak mengaji, akhirnya perbuatan dia salah. Amal dia salah. Jadi apa yang dia buat banyak-banyak tu
adalah sia-sia, kata dia. Tu. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Betul lah. Dengan hanya mengaji je, belum tentu engkau boleh tinggalkan maksiat. Lepas tu, orang yang baru nak berubah, orang yang baru berhijrah ke arah kebaikan, pertama sekali kita pesan, pergi ngaji dulu. Bukan terus nak pergi dakwah. Kadang-kadang macam artis ni, baguslah dia berubah. Kan, dari dulu pakai seluar pendek, sekarang dah pakai kain pelikat, jubah, siap dengan serban atas kepala. Bagus, Alhamdulillah, kita pun sonok tengok. Kan? Tapi janganlah terus-terus lagi nak cerita kat orang. Nak cerita apa, ilmu tak ada. Kan? Sakat tak habis-habis nak cerita pengalaman dia berubah. Gitu je. Sampai bila? Semayang dia dah betul dah. Belajar dah rukun semayang, syarat semayang, gitu gini. Hal-hal ibadat, akidah, dah kenal Tuhan belum, sifat 20. Pilah ngaji dulu. Bukan salah nak berkongsi pengalaman tu, tapi biarlah kemah dengan ilmunya. Bukannya nak jadi ustaz ni kena pilih-pilih. Tak, siapa-siapa pun boleh jadi guru agama, ustaz, ustazah. Tak ada masalah. Tapi biar dengan jalan yang betul, yakni dengan mengaji dulu. Kemudian dah mengaji pula, jangan ingat nak sonok gitu je, kena beramal pula. Ni dia kata. Jadi kalau hanya mengaji, berilmu tapi tidak beramal, masih lagi terdedah dengan maksiat. Sebab tu tak usah pelik lah. Ada rekod-rekod ustaz terlibat dengan liwat, kan, ataupun terlibat dengan perempuan, apa sebagainya, macam-macam lah. Kita tengok kes kat mahkamah dan sebagainya, kan. Benda tu tak usah nak pelik. Kata, ustaz dah ni dia ni, kenapa buat macam ni? Tak usah pelik lah. Sebab dia hanya berilmu, belum tentu dia beramal. Sebab tu dia belum semata-mata dengan kelebihan ilmu dia, belum lagi boleh menjauhkan dirinya daripada perbuatan maksiat, melainkan dia sendiri beramal untuk tinggalkan maksiat. Dia dulu kena halang, sekat nafsu dia, hasutan iblis. Dan kena ingat, orang yang mengaji ni, iblis lebih orang cakap bersungguh sikit nak sesatkan. Sebab apa? Sebab yang geng tak mengaji, geng maksiat dah, geng buat jahil ni, dia tak payah ni dah, tak payah nak teruk-teruk dah, pujuk suruh minum arak, tak dan pujuk minum dah. Saya dah kata, baru nak suruh minum dah, kata. Jadi memang gitu dah yang maksiat ni. Dia kata, membership, dia kata. Memang geng dah. Tapi ni yang mengaji ni, ni dia ada datang ni, petang ni. Ada yang tengok sebelah tu, ada tu. Nampak tanduk ni. Kan, ada dia duduk. Dia kacau kita. Dan dia dengar kan apa kita cerita ni, kan. Balik lagi dia mula, dia hasut kita lah, apalah, betul ke ustaz tu cakap. Ustaz tu pun entah dia cakap je, entah dia tak buat. Jangan macam tu, kan. Macam tu lah dia nak rosakkan kita. Dia tak akan diam. Dia sampai kita nak mati, dia akan kacau. Apatah lagi kita masih hidup segar bugar ni. Gitu. Maka kena beramal sungguh. Sebab itu dalam hidup dia ada ilmu dan amal. Okey, satu lagi saya nak tanya. Kita nak tengok cara kita berfikir. Kenapa Allah turunkan ayat Al-Quran kepada baginda Nabi SAW mengambil masa selama 23 tahun. Nabi dilantik jadi Nabi umur 40. Saja tengok. Umur 40. Jadi masa 1 sampai 40 belum Nabi lagi, kan. Jadi Nabi wafat umur 63. 63 tolak 40, 23. Jadi 23 tu tempoh Quran diturunkan kat Nabi. Quran turun bukan sekaligus, turun ikut ayat yang Allah tetap. Yang ni, yang hari ni ayat apa turun, esoklah ayat apa turun gitu sampailah 23 tahun. Soalan dia, kenapa Allah turunkan macam tu? Kenapa tak Allah turunkan sekaligus semua sekali 6,236 ayat, 30 juzuk, masuk terus dalam kepala Nabi. Umur 40 tu terus seluruh ayat Quran ada pada Nabi dah. Atau Nabi tinggal dakwah je lah sampai 63. Tapi sekarang tak jadi macam tu. Sekarang ni Allah buat
ikut susunan. Hari ni ayat apa, hari ni esok. Sampailah Nabi umur 63. Habis Nabi wafat, Quran pun dah selesai habis. Kenapa macam tu? Cuba. Takkan nak high lagi kot. Tak apalah. Dah kan rancangan kita tadi kan, jangan lupa. Masa pun tak banyak lah kan. Jadi sebabnya Allah nak ajar ada masa berilmu, ada masa beramal. Kalau sekaligus 6,236 ayat belebuk jatuh, lepas tu Nabi ajar semua kat sahabat, bila masa nak beramalnya? Nak belajar seluruh ayat Quran pun agak-agak makan masa. Bila nak semayang ni? Sebab nak kena belajar semua dulu. Tak. Belajar sikit, buat. Belajar sikit, buat. Belajar sikit, buat. Jadi mana? Belajar, lepas tu buat. Lepas tu belajar, lepas tu buat. Lepas tu belajar, lepas tu buat. Macam tu. Jadi ada masa untuk belajar, menuntut ilmu. Ada masa untuk amalkan apa yang kita belajar. Macam tu lah. Itu kata Allah Maha Bijak. Allah tahu dah. Rebus sekaligus pakat habis. Contoh macam ni, kita duduk ngaji ni, okey, ustaz pun kata, jangan semayang lagi sebab kitab kita tak habis lagi. Kita kena habis kitab kita baru nak semayang dah. Bila nak semayang? Tak semayang-semayang, tudung tak pakai, apa semua dah. Duduk jahil situ lagi. Dia tahu tak sempat habis kitab, mati. Betul bukan begitu kaedah di dalam Islam. Dalam Islam macam inilah. Walaupun kuliah kita mungkin makan bertahun-tahun, dah berapa kali kuliah dah, baru nasihat ke-8. Banyak lagi ni kan. Tak apalah, mungkinlah makan masa lama. Daripada saya janggut hitam sampai putih kot, tak tahulah kan. Jadi mungkin makan masa lama, tapi apa yang kita nak, habis satu sesi kita dapat satu input, kita amal. Habis satu sesi dapat satu input, kita amal. Macam tu. Sebab tu juga ada yang menyebut juga, jangan belajar ni, jangan over sangat juga, jangan melebih sangat. Ngaji lah, gila-gila punya mengaji. Habis kuliah ni kuliah lagi, lepas tu kuliah lagi, pula kuliah lagi. Bila amal-amal tak nampak agak. Kuliah, mengaji sampai pukul 2 pagi. Esok subuh tak angkit pun. Dari apa faedah mengaji tu sampai pukul 2 pagi? Kalau mengaji sampai 2 pagi, lepas tu boleh bangkit pula pukul 3 untuk tahajud, power lah. Tapi kalau tara-tara macam kita lah, macam saya lah, masih lagi lemah, kita ukur lah badan kita kan. Jadi tak salah kita terlampau over sangat. Sebab itulah ada pepatah ulama menyebut, khairul umuri awsatiha, sebaik-baik urusan itu pertengahan. Maknanya tak kanan sangat, tak kiri sangat. Dalam duk ngaji itu, janganlah mengaji sangat, dan jangan tak ngaji langsung. Ada. Relax, steady gitu. Pelan-pelan. Orang cakap apa? Gitu. Kan? Jangan kaya sangat, jangan miskin sangat. Kaya sangat pun susah. Asal anjing menyalak, selak langsing. Benda tu. Dan belajar saja pun belum tentu dapat mendorong engkau berbuat taat. Ini tergantung atas apa? Ini tergantung atas niat dia mengaji. Kalau dia mengaji agama, masuk universiti, masuklah apa-apa institusi, tengok tujuan. Sebab tu saya cakap tadi, niat hati kita kena tulus dulu. Apa niatnya? Aku nak beramal apa yang aku mengaji. Tapi kadang-kadang dia pergi mengaji sampai Jordan, sampai Mesir apa sebagainya, bagus. Tapi niat dia mengaji tu sebab apa? Sebab nak boleh jadi ustaz. Jadi mentaliti dia akan pegang, aku tak amal tak apa, yang penting aku lulus. Ini yang jadi masalah. Akhirnya dia berilmu hebat, tapi tak boleh nak beramal. Balik-balik Mesir kita kata jadi khatib khutbah. Kan balik Mesir kan? Sebab apa? Sebab selama ni dia belajar sebab apa? Nak boleh bagi lulus je. Sebab apa nak lulus? Nak boleh kerja. Situ yang jadi masalah. Jadi kita kena betulkan. Belajar mana pun tak ada masalah. Bagus kan? Lagi-lagi dengan syekh-syekh besar, syekh-syekh kabir
Kan? Boleh, tak ada masalah. Tapi niat kita yang mengaji tu, apa tujuan kita mengaji? Kerana nak apa? Jadi niatlah kerana nak beramal. Bak kata Tok Guru kami begitulah. Kenapa kamu belajar ambil uduk? Sebab nak amal ambil uduk yang betul. Kenapa kamu belajar bab semayang? Sebab supaya semayang saya tu betul ikut step. Ada. Jadi kita belajar nak beramal. Ni kadang-kadang minta maaf cakap dia belajar sampai 4 mazhab. Kita tanya apa nak belajar 4 mazhab? Nak jadi mufti ke? Mufti apa duk manjung ni je? Kan? Bukan. Apa yang kita nak tahu sampai mazhab lain? Ada Ustaz sebagai pengetahuan. Lah mazhab kita sendiri tak selesai banyak lagi. Kan? Apa yang nak kalut dengan mazhab lain dulu? So, betulkan niat belajar sebab nak beramal saja. Sebab apa nak beramal? Sebab dengan amalan tadilah Allah memberikan ganjaran. Syurga. Itu sebab dia. Gitu. Jadi betulkan. Bukan kesalah mengaji sampai 4 mazhab. Tengok atas keperluan. Kalau kawan tu dilantik jadi mufti, memanglah dia kena tahu semua-semua mazhab. Sebab dia nak istinbat hukum. Kita nak istinbat hukum apa? Duduk ni sini je. Kan? Duduk warung kopi nak istinbat apanya? Kan? Aku nak keluar fatwa ni. Fatwa apa? Mazhab apa? Mazhab Al-Manjungi. Jadi ni kita tengok balik. Apa kita buat ni supaya jangan jadi sia-sia. Macam tu. Dan belum mendorong engkau berbuat taat. Jadi nak boleh mendorong buat taat ni tadilah dengan sebab niat. Kalau belajarnya sebab nak beramal, baru ada dorongan untuk dia buat taat. Tapi kalau niat ni bukan kerana nak beramal, tapi niat kerana nak boleh sijil, nak boleh title ini, title itu dan sebagainya, dia tak mendorong. Ilmu tu banyak, tapi tak mendorong dia untuk buat taat. Tak mendorong dia untuk beramal dengan ibadat-ibadat yang banyak. Akhirnya titlenya profesor, doktor, kitab berjilid-jilid sampai sengit rak kitab, dan tahajud pun tak bangkit. Bukan kita kata dia jawab balik, tahajud bukan wajib Ustaz. Betul bukan wajib, tapi kalau tengok gayamu mengaji, dah macam tarah nak dekat malaikat dah. Patutnya dengan ilmu yang banyak macam ni, amalnya pun mesti tara ni juga, banyak macam tu. Tiba-tiba ilmunya banyak, amal ciput je. Maknanya ada something wrong. Maknanya ada masalah. Habis kenapa kamu mengaji banyak-banyak? Apa tujuan? Sinilah yang Imam Ghazali tegur tu. Tu maksud dia. Bukan salah dia mengaji banyak, tapi ingat, belajar untuk beramal. Gitu. Jadi lagi banyak kita mengaji, lagi banyaklah amalan kita sepatutnya. Macam tu. Dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Jadi bila dia tak betulkan niat dia mengaji tu, menyebabkan ilmu yang dia mengaji tadi tak dapat nak menolong dia supaya dapat dijauhkan daripada api neraka. Bila tak jauh daripada api neraka, artinya apa? Jadi dekat dengan neraka. Kan? Jadi kena masuk neraka lah pula. Nanya situ. Jadi takut-takut mengaji tapi masuk neraka. Tak nak gitu. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti. Kalau dia mengaji bukan untuk menginsafi diri. Kita belajar ni bukan nak betulkan orang lain, tapi kita belajar sebab nak betulkan diri kita sendiri. Tu yang kadang-kadang saya, pengalaman saya lah. Saya pergi kuliah mengajar mana, kadang sebelum saya nak masuk tu dia tweet, Ustaz senyap, awak? Dia pun bisik. Dia kata kawan kita ada gini. Ustaz bantai lah. Dia suruh saya bantai. Kan? Lepas tu bila kita kuliah, kita cakap tajuk tu kan, kena pada benda tu kena dengan kawan dia. Tengok dia pun jeling kawan dia. Padan muka. Sedap dah kena. Jadi niat tak betul lah tu. Jadi apa yang dia dapat hari tu? Yang dia dapat kepuasan nafsu dia supaya kawan dia malu, kawan dia kena. Ada. Ni perangai yang buruk. Jadi tak dapat faedah pada dia lah. Tak dapat faedah pada dia. Jadi kita belajar nak betulkan diri kita sendiri. Patut dia cakap dengan ustaz-ustaz, bantai ustaz. Siapa dia buat? Saya. Biar dia yang kena bantai. Kan? Ni nak suruh ustaz tu bantai orang lain tu. Ustaz tu pun balik-balik tengok tayar pancit.
Siapa punya kerja ni? Gitu. Dan engkau tidak membuat pembetulan. Dan lepas tu dia tak betulkan pula diri dia tu. Jadi dia ni jadi semakin lama semakin rasa diri ni dah cukup betul. Dia tak nampak kesilapan dia yang dia buat. Kemudian dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Bila kiamat nanti dia akan berkata, ini dialog ni ada dalam Quran. Allah sebut dalam surah Sajadah. Kan? Di mana mereka yang menyesal kerana tak bertaubat semasa di dunia, tak betulkan apa yang dia silap di dunia, maka mereka akan kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, abasarna wa sami'na, kami dah lihat, kami dah dengar. Maksud kami dah lihat, kami dah dengar tu maknanya kami dah sedar dah. Kami dah nampak dah neraka ni macam mana. Kami dah dengar dah ngauman dia macam mana. Dulu dengar ustaz-ustaz cerita je, kami buat tak peduli. Kami tak sungguh-sungguh. Sekarang ni kami nampak dah depan mata. Maka dia kata, farji'na. Farji' ni roja'a, rujuk, balik. Makna farji'na, maka engkau balikkanlah kami ya Allah. Na'mal solihan. Kerana apa? Kami nak beramal soleh. Kami nak melakukan kebaikan. Okey. Jadi dia kata gitu. Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, kami telah sedar, maka kembalikan kami ke dalam dunia untuk kami dapat beramal soleh. Lalu dikatakan kepada engkau, orang yang cakap tadi ni, wahai si bodoh. Kena dah bodoh dia tu. Kenapa engkau hendak kembali ke sana? Sebab apa nak balik-balik sana? Sedangkan engkau baru sahaja datang dari sana. Sedangkan kau baru ke datang dari sana? Kenapa nak balik dah? Ini dialog ni, cerita tentang orang mati. Dia masuk dalam kubur, dia tengok dah apa betul janji-janji Allah, seperti mana yang tok-tok guru, ustaz-ustaz duk mengajar dia dengar, oh nanti dalam kubur ada soal jawab, kena seksa. Mula tu dia buat macam endah tak endah je. Tiba-tiba dia mati. Dia mati, dia nampak sungguh lah. Memang ada soal, kena rotan, kena gini. Lepas tu dia minta ke Allah gini, ya Allah, farji'na na'mal solihah. Aku nak kembalikan aku kat dunia, aku nak beramal soleh. Maka malaikat tu jawab balik pada dia, apa yang kau nak balik sana balik, sedangkan kau baru je datang dari sana kan? Gitu. Maknanya tak ada dah boleh patah balik. Jadi biarlah kita menyesal atas dunia, jangan menyesal nanti di alam sana. Jadi kita berhenti dulu takat sini dulu. Dan kita akan sambung kuliah kita yang akan datang, nasihat yang ke-9. Nasihat yang ke-9. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya ya alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh, ni tabung.